Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Najaf bin Masidi daripada kelas D PZW6B dan saya merupakan pembentang yang pertama. Saya akan menerangkan sedikit tentang wakaf. Dari segi syarak, wakaf bermaksud penyerahan harta atau hak milik tanpa ada sosok fizikal. Manakala dari segi istilah pula, semua harta ditahan hak wakaf ke atas harta tersebut untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seterusnya, dalam tajuk ini, maqasid syariah yang utama ialah menjaga harta. Harta perlu dijaga dan diuruskan dengan baik kerana Islam tidak menghalang manusia untuk mengejar kekayaan, tetapi mestilah selari dengan tuntutan syarak. Islam juga memberi penghormatan yang tinggi kepada sesiapa sahaja yang mati dalam mempertahankan harta dan akan diberi gelaran syahid, dan juga sesiapa yang mencuri harta orang lain akan dikenakan hukuman hudud setimpal dengan perbuatan mereka. Seterusnya ialah rukun wakaf. Terdapat 4 rukun wakaf, iaitu pewakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan serah. Seterusnya ialah wakaf di dunia dan di Malaysia. Peranan wakaf dapat dilihat di seluruh dunia, antaranya Singapura, United Kingdom dan Kuwait, yang mana terdapat satu pertubuhan atau yayasan yang berfungsi menguruskan projek wakaf, harta wakaf dan sebagainya. Di Malaysia, beberapa jenis wakaf telah diamalkan, antaranya wakaf korporat, wakaf saham, wakaf tunan dan banyak lagi. Pentadbiran wakaf diletak di bawah Main dan dibantu oleh Jauhar untuk memastikan pentadbiran harta lebih sistematik, tersusun dan berkesan. Undang-undang pengurusan wakaf beroperasi di bawah 3 jenis undang-undang, iaitu hukum syarak, enakmen pentadbiran agama Islam negeri dan enakmen wakaf negeri. Akhir sekali ialah potensi wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber ekonomi dan pembangunan sosial umat Islam. Amalan wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan ekonomi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani binti Ahmad Sabri daripada kelas PZW6B. Saya akan menerangkan tentang tarif amal. Amal iaitu harta, yang mana sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau individu atau kumpulan manusia, seperti barangan berharga, barang perniagaan, aset tetap dan juga wang dan juga haiwan. Okey, tarif amal menurut fuqaha ialah Imam Syafi'i, iaitu sesuatu manusia yang berhajat kepadanya secara fitrah dan ia mestilah sesuatu yang boleh simpan kegunaan apabila ia diperlukan. Daripada Imam Syafi'i pula, sesuatu yang berharga dan hendaklah dibayar ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan atau kemusnahan terhadapnya. Ciri-ciri harta pula ialah memberi manfaat, sesuatu yang boleh dikuasai, berlanjutkan manfaatnya sehingga masa hadapan. Bagi tanggungjawab terhadap harta ialah memberi zakat, iaitu nafkah dan juga infak. Terdapat 2 konsep wakaf, iaitu tasbih al-azhar yang bermaksud menahan dan juga tasbih at-tamarah yang bermaksud penyaluran manfaat. Contoh penyaluran manfaat ialah ia mengambil daripada hasil kebun, iaitu seperti hasil kebun daripada tanah wakaf diambil dan digunakan manfaatnya. Terdapat 3 agensi yang meneruskan harta wakaf, iaitu Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Zakat Wakaf Haji dan Umrah dan Yayasan Wakaf Malaysia. Pengurusan harta wakaf. Satu organisasi perlu ditubuhkan untuk menguruskan harta wakaf, yang mana organisasi itu adalah satu unit kumpulan manusia yang bekerjasama dalam menguruskan pengorganisasian tersebut. Okey, perkara penting yang perlu ada dalam sebuah organisasi ialah perancangan pengorganisasian, kepimpinan dan juga kawalan. Okey, pembangunan wakaf bukan sahaja terdiri daripada institusi tradisional tapi juga semakin meluas, iaitu seperti penubuhan universiti awam. Antara universiti ialah Universiti USM, iaitu Universiti Sains Islam Malaysia, UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya ialah klinik dan hospital wakaf, yang mana JCOB, iaitu Johor Corporation menubuhkan hospital wakaf UMNO, dan kliniknya menawarkan perubatan dan perkhidmatan secara percuma. Syarikat ini juga turut berada di Sarawak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, inilah tarifan harta, tanah dan strata, iaitu mengikut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara. Permukaan bumi dan segala benda yang menjadi permukaan tersebut ialah segala benda yang ada di dalamnya. Jenis tanah iaitu perumahan, komersial, perindustrian dan juga pertanian. Seterusnya ialah senarai perdagangan strata, iaitu Akta Pengurusan Strata 2003, Peraturan Pengurusan Strata, Penyelenggaraan dan Pengurusan 2015,
dan juga peraturan-peraturan pengurusan strata Tribunal Pengurusan Strata 2015. Kepentingan pengurusan strata ialah untuk memudahkan masyarakat mendapat hak pemilikan di mana harga tanah melambung tinggi pada masa kini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nur Faina Famanski Mutulando. Saya di KCBZ 66B. Okey, hari ini saya akan menerangkan bab 5 iaitu dengan tajuknya Asas Pentadbiran dan Pengurusan Harta Tanah Wakaf dan Strata. Okey, dalam bab ini ada beberapa subtopik yang saya akan terangkan secara ringkas. Okey, yang pertama, hubungan Allah dan manusia. Okey, hubungan Allah dan manusia dikenali sebagai hablum minallah, di mana manusia harus menjadikan maklumat terakhir kehidupan di dunia ini kerana Allah Ta'ala. Okey, ini kerana Allah yang menciptakan manusia dan segala alam yang ada. Oleh kerana Allah Maha Sempurna, maka Allah mencipta alam ini dengan penuh kesempurnaan. Oleh kerana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah mencipta alam ini dengan penuh kasih sayang. Dengan itu, untuk memelihara alam yang diciptakannya, Allah SWT telah menurunkan peraturannya untuk dipatuhi. Bagi makhluk yang berakal seperti manusia, Allah menurunkan peraturan dalam bentuk hukum syarak. Okey, bagi menjamin kesempurnaan hidup ataupun bagi menjaga hubungan kita dengan Allah, kita sebagai manusia perlulah taat dan patuh pada hukum syarak. Kita juga harus akur dan mengikuti segala rukun Islam yang ada. Contoh lain pula, kita harus berikan rasa kasih sayang dan cinta yang dalam kepada Allah SWT kerana dialah yang mencipta manusia sebaik-baik kejadian. Selain itu, ada banyak lagi cara yang kita boleh buat untuk kita menjaga hubungan dengan Allah. Okey, itu saja untuk subtopik yang pertama. Okey, subtopik yang kedua adalah hubungan antara pemilik, penyewa dan juga pengurus harta. Okey, ketiga-tiga sama dia mendekat dalam manusia. Okey, cuma tugas dan tanggungjawab masing-masing saja yang berbeza. Okey, pengurus harta adalah orang yang akan menguruskan harta si pemilik. Si pemilik orang yang akan mendapat manfaat daripada harta tersebut, dan si penyewa adalah orang yang bermanfaat kepada si pemilik. Okey, bila ketiga-tiga ini menjalankan tanggungjawab dan tugas masing-masing dengan saling bekerjasama, sikap toleransi mereka, jadi insya-Allah perjalanan segala keadaan pun insya-Allah akan dipermudahkan dan hubungan mereka pun akan semakin dekat dan tidak akan berlaku kesalahfahaman. Okey, itu saja untuk bab yang untuk subtopik yang kedua. Jadi saya akan teruskan dengan bab 6 pula. Okey, bab 6 adalah aspek amalan pengurusan harta tanah wakaf. Okey, bagi bab 6 ini saya akan ambil dua subtopik saja, iaitu wakaf tunai dan keagamaan. Wakaf tunai bermaksud berwakaf dengan menggunakan perantaraan wang tunai yang dikumpulkan dalam sebuah tabung amanah yang ditadbir oleh nazir. Nazir ni orang yang akan diamanahkan untuk mengurus wakaf tersebut. Okey, wakaf tunai ini bertujuan untuk kebaikan dan manfaat ummah. Di Malaysia, amanah wakaf tunai telah mula diamalkan oleh MAIN dan pihak swasta. Pihak MAIS pula memperkenalkan satu bentuk wakaf tunai yang dikenali sebagai skim saham wakaf. Ini adalah melalui konsep keagamaan. Okey, tujuan khusus berwakaf dari segi keagamaan ini dapat dilihat untuk membolehkan seseorang memperoleh pahala dan kebajikan yang berpanjangan walaupun setelah kematian pewakaf, di samping menghapuskan dosa-dosa silam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuradila binti Rahman dari kelas TVPZ W6B. Okey, saya akan meneruskan pembelajaran seterusnya, iaitu harta tanah. Yang mana tanah kosong ni berpotensi untuk pembangunan. Okey, contohnya macam membangunkan sekolah, hospital, masjid, surau dan sebagainya lah. Bagi tujuan manfaat tertentu. Begitulah juga kepada tanah pertanian, perladangan dan juga pertanakan, yang mana ketiga-tiga ni juga mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara dan juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat di luar sana. Okey, seterusnya adalah harta komersial. Okey, harta komersial ni dia dimaksudkan sebagai perdagangan yang mana yang mempunyai kepentingan dan juga nilai-nilai ekonomi. Okey, contohnya seperti perumahan, perniagaan dan juga pejabat. Okey, masing-masing mempunyai manfaatnya tersendiri dan juga dikenakan sewaan yang sangat rendah dan sesuai untuk sesiapa yang ingin memulakan perniagaan dan juga mencari perumahan yang sewaannya sangat rendah, dan tujuan dia juga adalah memberikan keselesaan dan juga keamanan kepada masyarakat di luar sana. Okey, seterusnya adalah harta industri dan kegunaan akad. Okey, harta industri ni dia merujuk kepada tanah dan bangunan yang digunakan oleh perniagaan industri untuk aktiviti seperti kilang pengeluaran mekanikal, penyelidikan, pembangunan, pembinaan, pengangkutan dan penggunaan. Okey, begitulah juga kegunaan khas yang mana tanah wakaf ni dikhususkan oleh pewakaf untuk tujuan
pembinaan contoh macam masjid, sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah wakaf prasarana. Okey, wakaf prasarana ni adalah harta yang menyalurkan manfaat kepada keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas seperti pengangkutan, bekalan elektrik, air dan sebagainya yang perlu bagi pembangunan dan kemajuan. Okey, nama saya Nalina binti Abdul Hamid daripada kelas DPZW 6B. Okey, saya akan membentangkan tentang aspek amalan pengurusan harta wakaf yang ini berkaitan dengan perundangan strata. Okey, terdapat beberapa pecahan terhadap perundangan strata. Antara pecahan bagi perundangan strata ialah tugasan dan juga tanggungjawab pengurusan harta. Okey, pihak ketiga yang diupah oleh tuan tanah ataupun pelaburan harta untuk menguruskan operasi sehari-hari di tanah sewa, di harta sewa. Okey, seterusnya pengurusan harta adalah pengawasan terhadap terdapat beberapa pecahan, iaitu antaranya ialah kediaman, komersial, perindustrian, pangsapuri, rumah berkembar, kondominium, pusat mudi belah. Okey, selain itu, ia juga merupakan operasi kawalan dan juga pengawasan terhadap sesebuah hartanah yang memerlukan penjagaan, pemantauan dan juga tanggungjawab memastikan keadaannya lebih terjaga dan juga berguna. Seterusnya adalah Pesuruhjaya Bangunan, yang ini COB. Okey. COB merupakan pengawal kuasa. Okey. Mereka melaksanakan undang-undang dan juga peraturan strata. Okey, terdapat beberapa tanggungjawab yang dipegang oleh COB. Okey. Jadi COB boleh melantik seorang individu untuk melakukan mesyuarat dalam memenuhi kewajipan pengurusan bangunan. Okey. Seterusnya mereka juga memerintah MC sendiri untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa, EMG, jika perlu. Seterusnya adalah prestasi bangunan. Okey, prestasi bangunan ini adalah sifat dari bangunan yang menyatakan seberapa baik bangunan itu menjadikan fungsinya. Okey, mungkin juga dia berkaitan dengan prestasi bangunan pembinaan proses. Okey, prestasi bangunan ini memainkan peranan penting dalam seni bina, kejuruteraan perkhidmatan bangunan, peraturan bangunan kejuruteraan seni bina dan juga pengurusan pembinaan. Okey, seterusnya adalah pengurusan masyarakat. Okey, mereka memberi sokongan kepada urusan perkhidmatan jabatan dan juga penyokong visi dan juga misi jabatan. Okey, terdapat beberapa buah cawangan untuk pengurusan masyarakat ni. Okey, dia dikutai oleh pengarah pengurusan grade M54. Okey, memberikan perkhidmatan, sokongan dan juga dalam beberapa urusan. Mereka memberi perkhidmatan sokongan dalam beberapa urusan. Okey, lah pengurusan bencana, insurans, bajet, staf dan juga pembersihan. Okey, mereka memainkan peranan mereka sendiri untuk memastikan aspek amalan pengurusan harta tanah wakaf ini berjalan dengan lancar. Okay, sekian sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada kawan saya yang seterusnya. Akhir kata, amalan wakaf ni memang sangat bermanfaat kepada diri kita, masyarakat serta negara. Kenapa? Sebab sebab mampu mengurangkan kadar kemiskinan di dalam negara serta memberikan keselesaan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Tak kira lah dari segi apa pun, macam dari segi perubatan, pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Okey, masing-masing mempunyai manfaatnya tersendiri. Okey, jadi sama-sama lah kita mengamalkan amalan wakaf tersebut supaya ekonomi negara semakin maju dan dapat membasmikan kadar kemiskinan dalam negara kita. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.